Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih saudara Syahrizal, saudara Adam Ali, saudara Syekh Umar Ali, tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi. Nama saya Fahri Fadil, saya ahli parlimen Lebak Pantai. Sini namanya Felda Kahang Barat. Nama saya Fahri Fadil. Ayah saya Fadil Yunus. Kalau orang Felda mungkin pernah dengar nama Fadil Yunus. Fadil Yunus ni dulu waktu Raja Alias pengurusi Felda, Fadil Yunus pengarah besar Felda. Fadil Yunus ayah saya. Ayah saya dulu jaga Felda. Ayah saya dulu dia jadi pengarah besar Felda yang paling lama dalam Felda. Ayah saya dengan sekarang dah jadi Tun Raja Alias. Tun Raja Alias dia merupakan pengerusi Felda yang paling lama. Ayah saya pengarah besar Felda yang paling lama. Dalam mereka berkhidmat kepada warga Felda, mereka telah berjaya menyelesaikan dan melangsaikan hutang Felda 10 tahun lebih awal. Mungkin tuan-tuan perempuan tak tahu bab ni. Tapi sekitar tahun 2000, sekitar tahun 1991 sebenarnya, hutang Felda kepada kerajaan waktu itu kosong. 1991. Dalam masa 10 tahun, ayah saya Fadil Yunus dengan Raja Alias berjaya menyimpan duit Felda, duit warga Felda, duit peneroka sampai jadi 6 bilion ringgit. 6 bilion ringgit cash. Duit Felda, duit tuan-tuan puan-puan semua. Duit orang Melayu, ya. Kemudian 2003 kalau kita ingat dulu, Dr. Mahathir letak jawatan, naik Pak dan timbalannya bernama Najib Razak. Najib Razak ayah dia dulu start Felda. Ayah saya kerja Felda tahun 69, keluar Universiti Melaya, duduk Kampung Baru, terus masuk ke Jalan Geni, Wisma Felda, kerja Felda tahun 69, sampailah dia diberhentikan. Lepas dia jadi pengarah besar, akhirnya dia menjadi MD, Managing Director, jaga semua syarikat Felda. Tapi kita tengok apa dah jadi pada Felda hari ini, apa jadi kepada FGD dan macam-macam masalah yang lain. Itu bukan kerja generasi yang dulu-dulu, generasi ayah Dan. Ayah saya orang Kuala Pilah. Tapi dia ada kemungkinan ayah saya pernah datang ke sini. Sebab waktu saya membesar, saya tak pernah, jarang sekali jumpa dia. Tapi dia pergi semua skim Felda, hampir semua, sampai ke Sahabat, dekat Sabah. Jadi saya dengan warga Felda ni memang kiranya saya membesar dengan komuniti Felda. Tapi saya berada di sini bukan untuk bercakap pasal saya ataupun ayah saya, cuma nak memperkenalkan bahawa saya faham apa yang dihadapi oleh komuniti Felda, masyarakat Felda, para peneroka. Pada tahun 2019, waktu itu dalam kerajaan, di parlimen kita ada bentangkan satu kertas putih. Macam mana nak selamatkan Felda, macam mana nak langsaikan hutang, macam mana nak selesaikan masalah berkait dengan FGV. Ingat dulu masa kita minta, saya tak tahulah kalau sini ada yang isi borang waktu itu. Yang harga dulu saham FGV itu RM4.55 lebih kurang. Sekarang ni dah tak tahu dah berapa. Tak ada nilai sangat dah. Tak ada nilai dah. Tapi saya berada di parlimen, berdiri berbahas tentang kertas putih untuk selamatkan Felda, dan yang duduk belakang saya, ayah saya yang menjaga Felda selama lebih 30 tahun. Jadi waktu itu kami memang berniat untuk nak menyelamatkan keadaan. Apatah lagi saya, bila saya ingat saya membesar,
Saya ingat lagi, saya pergi ke Felda tu, Wisma Felda tu kan, dekat jalan, kalau pernah pergi lah. Saya membesar dekat situ. Tapi yang saya nak ceritakan, negara kita ni dulu mungkin ditakbir dengan baik, tapi akhir-akhir ni, terutama dalam 24 bulan yang baru berlalu ni, macam-macam masalah, macam-macam bala, macam-macam musibah telah kita ada. Jadi tuan-tuan dan puan, 2 hari, tak sampai 2 hari, 1 hari setengah dari sekarang, 12 hari bulan Mac adalah hari penentu. 12 Mac ini, Sabtu ini, hari penentu. Dia sebenarnya adalah hari perang besar. Sebab dia adalah hari yang akan menentukan sama ada kita akan berjaya, satu, di Paloh, memastikan saudara Syekh Umar Ali dapat dipilih sekali lagi menjadi adun bagi Paloh. Itu yang pertama. Tapi yang lebih penting dari itu, pada 12 hari bulan Mac ini, kita kena pastikan bahawa mereka yang telah merosakkan, meranakkan, menghancurkan negara kita, mereka yang telah berkata melaungkan selama ini Melayu, Islam. Saya datang daripada keluarga Felda, saya menangis melihat kerja titik peluh tuan-tuan, puan-puan, ayah saya, Raja Alias, bagaimana telah rosak, ranak, binasa. Daripada simpanan 6 bilion ringgit duit orang Melayu, warga Felda ni, sekarang ni tinggal, saya rasa mungkin berapa ratus ribu je dulu. Saya tak tahu berapa yang tinggal. Duit kita. Kalau diserahkan kepada puak-puak seperti itu, maka rosaklah masa depan kita, rosaklah khazanah kita, rosaklah harta benda kita. Jadi tuan-tuan dan puan, 12 hari bulan Mac ini adalah hari yang sangat penting. Sangat penting. Jadi saya ulangi apa yang sahabat saya, saudara Syekh Umar sebut tadi. Dia sebut berulang kali, pilih calon nombor 2. Kalau tengok pada kertas tu nombor 2. Nombor 2, siapa? Syekh Umar Ali. Siapa? Syekh Umar Ali. Ya, jadi dia memang menegaskan, memberi penegasan kepada perkara itu. Dan saya harap tuan-tuan puan-puan maklumlah, bagi tahulah kepada sanak saudara, kepada jiran tetangga. Yang paling penting sebenarnya keluar mengundi. Saya rasa akan ada usaha untuk memastikan tak ramai yang keluar mengundi. Satu, dia tutup sempadan. 2, dia sengaja, bagi saya lah, saya nampak, ya, dia sengaja menakut-nakutkan kita supaya kita tak keluar mengundi. Tapi saya berharap tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kita fikir tentang masa depan kita. Kita fikir tentang siapa yang sebenarnya paling layak, paling dekat dengan kita, orang kita yang boleh kita pastikan kembali ke DUN Johor. Kita tak nak dah ada masalah, kata kestabilan lah apalah. Padahal tak ada masalah pun. Saya boleh bagi tahu, saya terlibat dalam pada 13 September yang lalu, tanda tangan memorandum persefahaman antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Kita sign MOU ni sebab kita tahu rakyat tengah susah. Yang nak cari kerja susah, yang nak pergi luar negeri susah, yang nak bayar bayar kereta susah, bayar rumah susah. Kita faham keadaan itu. Jadi kita tanda tangan. Dan kita minta janganlah, kita tak nak kacau sebab rakyat tengah susah. Tiba-tiba tengok tak ada ribut, tak ada angin, tak ada petir, tak ada buruh, tak ada apa. Tiba-tiba kerajaan di Johor tumbang. Tak apalah, itu dah berlaku. Tapi ke depan, kalau pada 12 hari bulan Mac ini kita memberikan tanda yang paling jelas, rakyat Johor tak setuju dengan cara kita, ya, dipermainkan, cara kita diperolok-olok, ya, seperti silap mata. Sebenarnya bukan masa depan kita yang mereka fikirkan, tapi macam mana nak rompak khazanah negara. Macam yang saya cerita tentang Felda tadi. Kalau kita salah pilih pemimpin, rosak, ranak, binasa, hancur masa depan kita.
Jadi tengoklah kepada calon-calon yang ada. Bagi saya dekat Paloh ni tak ada pilihan lain lah. Saudara Syekh Omar Ali, cuba bangun sekali lagi. Ya. Saya kenal dia. Saya kenal dia dulu masa dia belum lagi jadi adun. Dia bantu. Saya tengok, apalah budak ni nak betul dia nak bertanding kat Paloh. Betul ke ni? Tiba-tiba menang. Jadi exco. Saya bertanding dekat Lebah Pantai. Lebah Pantai dulu Nurul Izzah Anwar. Ya, masa Nurul Izzah pindah ke Pematang Pawok, saya di Lebah Pantai berhadapan dengan keadaan termasuklah Bukit Aman. 10,000 undi polis. Ramai yang kata Lebah Pantai tak boleh menang. Ramai yang kata Paloh pun tak boleh menang. Tapi pada waktu itu kita tak fikir menang, kita tak fikir nak jadi exco, kita tak fikir nak jadi menteri. Yang kita fikir pada waktu itu adalah nasib rakyat. Saya bercakap ikhlas ni. Saya dah lihat apa berlaku. Saya datang daripada keluarga yang dibesarkan ya dengan semangat tentang nak selamatkan orang Melayu dalam Felda. Dan bila saya lihat macam mana ayah saya bila kami bercakap tentang Felda, dia rasa sedih sangat. Kalau saya sempat bercakap dengan Tun Raja Alias kadang-kadang hari raya dulu sebelum pandemik, pergilah jumpa dia. Tanya dia. Sedih. Macam mana Felda tu dah diperlakukan sehingga ke hari ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, pada 12 hari bulan Mac ini sebenarnya tak cukup. Kalau kita sahaja yang keluar mengundi untuk Syekh Omar Ali, tak cukup. Kita kena hasut. Kita kena panggil, tarik kawan-kawan kita, jiran tetangga kita. Walaupun mereka yang mungkin sebelum ni tak sebulu, tak setuju dengan kita, tarik mereka. Supaya mereka juga akan mengundi memilih Syekh Omar Ali. Kalau kita tak mampu menjadi da'i dalam isu ini, kalau kita tak mampu untuk jadi pendakwah untuk bawa perubahan itu, maka laluan kita untuk memastikan kerajaan negeri Johor adalah sebuah kerajaan yang lebih stabil, lebih baik, kita jadi lebih suka. Jadi harapan saya tuan-tuan puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, 12 Mac ini dia akan menjadi hari di mana permainan politik UMNO Barisan Nasional kita hentikan. Rakyat tengah susah. Nak keluarkan duit KWSP 10,000 pun bukan main susah. Nak minta ujian RTK sekarang ni kalau kita pergi ke segala tempat nak beli pun bukan main mahal. Nak minta kurangkan bawah RM5 pun punyalah susah. Kena kaji dulu, kena study dulu, kena tengok dulu. Padahal saya tak pasti sama ada tuan-tuan perempuan ada sini yang dah pernah kena positif. Anak saya 8 tahun kena positif. Ya, positif COVID. Berapa ujian yang kita dah buat dengan anak saya? Cuba bayangkan kali RM5, RM7, RM8, RM10. Mahal. Jadi adakah untuk pastikan kita selamat dari COVID ni pimpinan mereka tak yakin? Orang kaya tak boleh. Tak betul. Jadi tuan-tuan puan-puan, ya, pastikan 12 hari bulan Mac ini, hari Sabtu ini, pertama kita keluar awal. Dijangka sebelah petang tu mungkin hujan. Keluar awal. Tapi jangan risau, jangan takut. SOP semua ada. Bawa face mask. Kalau takut sikit pakai face shield. Buat penjarakan fizikal. Jangan dekat-dekat dengan orang. Ya. Tapi beraturlah dengan damai, dengan aman. Keluar mengundi. Kalau di Paloh ni kita pilih siapa? Syekh Omar Ali. Dan kita hasut. Kita bagi tahu kawan-kawan kita. Ya, kita kena pilih orang yang baik. Orang yang baik, orang yang buat kerja, orang yang saya bagi tahu tadi saya cerita dengan saudara Syekh Omar. Hari ini dari Parlimen, pagi tadi saya dekat Parlimen. Dari Parlimen saya terus datang ke Johor. Saya pergi ke mula-mula pergi ke Gambir.
Lepas tu naik ke Buluh Kasab. Lepas tu pergi ke Pemanis. Dah tak jumpa tadi kat Pemanis. Lepas tu lalu kok Bekuk untuk datang ke Paloh. Masa lalu ikut jalan Bekuk Paloh tu, lalu estate Sain Dabi. Tak tahu kenapa saya ambil lalu jalan lama tu. Jadi betul lah jalan tu, Allah. Lalu ke situ jalan Bekuk Paloh tu, saya kata, kenapa ada pilihan raya, kenapa tak tahu? Syekh Umar tak buat kerja. Oh, dia bukan lagi exco. Tapi kalau dia jadi exco nanti, kita harap bolehlah siap selesaikan semua masalah. Saya tengok jalan daripada Paloh, tukang Paloh datang ke sini pun ada setengah tempat ada tak. Setengah tempat ada tak. Jadi kita kena selesaikan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena pastikan ke depan ini kita nak pilih pimpinan mereka tak yakin. Muda-muda. Bukan. Dia mesti orang yang berintegriti, orang yang pernah diuji. Dan Syekh Omar Ali ni dah teruji. Bukan sahaja sewaktu kita pilih dia dan dia jadi exco, tapi sehingga ke hari ini tak ada kes, tak ada masalah. Ya, tak ada, kita nampak alhamdulillah, tak ada masalah, tak ada isu kan? Tak ada isu. Dia tak ada songlap duit ke, jual pasir ke, jual tanah ke, bagi projek daripada kroni ke, tak ada kroni. Sebab tu saya tak berkawan dengan dia sangat. Cuma sekali-sekala je. Ya? Tapi tak ada minta-minta benda macam tu. Yang penting mereka yang dipilih bekerja untuk rakyat. Samalah macam Raja Alias bekerja untuk rakyat, samalah macam Fadil Yunus bekerja untuk rakyat, samalah macam tuan-tuan, puan-puan yang ada di sini bekerja untuk komuniti, untuk masyarakat yang ada di sini. Ya, jadi pada 12 hari bulan Mac ini keluar awal, keluar beramai-ramai dan kita laksanakan tugas kita, tanggungjawab kita sebagai warga negara untuk mengundi, memilih Syekh Omar Ali di Paloh. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.